Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Lalang yang cergas tubuh badan dan cerdas mindanya. Saya sangat bangga kamu semua berjaya meneruskan pendidikan sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Lalang. Semoga dengan adanya kamu semua, pencapaian kurikulum di sekolah kita akan bertambah baik. Sebelum itu, saya suka mengingatkan murid-murid bahawa kurikulum sangat penting, terutamanya ketika kamu hendak melanjutkan pelajaran ke universiti selepas selesai SPM nanti. Untuk kurikulum, murid akan dinilai melalui PAJSK iaitu Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kurikulum. Okey, untuk PAJSK, marilah kita ketahui apakah komponen yang ada dalam PAJSK itu. Dalam PAJSK, komponen yang akan ditaksir iaitu pentaksiran ini melibatkan pelaporan dan aktiviti atau penglibatan murid. Yang pertama dalam SEGA iaitu Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk mengukur tahap kecerdasan ataupun kecergasan seseorang murid. Seterusnya iaitu BMI. BMI ini ialah Body Mass Index. Ini tujuannya untuk merekod ketinggian dan berat badan. Sebab itu, untuk PAJSK ini, saya nasihatkan supaya pelajar-pelajar sentiasa menjaga BMI supaya kamu semua mendapat BMI yang ideal, berat badan yang ideal. Sekiranya boleh usahakan supaya tidak menjadi seorang yang obesity. Seterusnya, dalam bidang kurikulum terbahagi kepada 3 iaitu sukan dan permainan, kelab dan persatuan dan badan beruniform. Seterusnya kita tengok dalam kurikulum ada sukan dan permainan iaitu murid-murid akan dinilai dari segi penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Begitu juga dengan kelab, murid-murid akan dinilai penyertaan, penglibatan, pencapaian murid-murid di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Begitu juga dalam unit badan beruniform. Murid-murid akan dinilai dari segi penyertaannya, penglibatannya dan pencapaian murid sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa. Satu lagi perkara yang penting di dalam penilaian PAJSK ini ialah extra kurikulum. Ekstra kurikulum ni bermaksud penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah ataupun di luar sekolah, dalam negara ataupun luar negara. Seterusnya ini ingatan saya kepada murid-murid tingkatan 4 sebab kamu apabila masuk ke tingkatan 4 maksudnya kamu telah perlu menentukan masa depan untuk melanjutkan pelajaran. Oleh itu, kurikulum sangat penting sebab markah kurikulum iaitu PAJSK memberi kredit 10% untuk masuk ke IPTA. Contohnya, saya beri contoh. Siti Saleha, keputusan SPM-nya 9A+, A1. Seterusnya, permohonan UPU online program asasi perubatan UIA. Ini Saleha memohon UPU secara online untuk program asasi perubatan UIA. Apabila dikira PAJSK, Saleha mendapat keputusan cemerlang dengan markah 9.5%.
Okey, kita tengok situasi yang kedua iaitu Nur Aina. Nur Aina ni pula keputusannya sama seperti Saliha iaitu 9A plus 1A. Nur Aina juga memohon untuk memasuki UPU online dalam program asasi perubatan UIA juga. Tetapi keputusan PAJSK Nur Aina hanya membawa markah 4.5%. Okey, murid-murid tengok. Okey. Dalam dua situasi yang saya berikan tadi, cuba murid-murid fikir siapa agaknya yang akan terpilih. Okey, kita tengok situasi ini. Jika pada tahun ini penempatan ke IPTA sangat hebat, saingannya kerana ramai calon cemerlang dalam SPM, lalu tinggal satu sahaja. Contohnya tinggal satu saja penempatan di UIA untuk program asasi perubatan. Jadi pada pendapat kamu fikir siapa agaknya yang akan terpilih? Okey, dalam situasi ini sudah pastilah Siti Saliha yang akan terpilih sebab Siti Saliha mempunyai pencapaian co-curriculum yang lebih tinggi iaitu 9.5% berbanding dengan Aina yang hanya mencapai 4.5%. Okey, kesimpulannya di sini saya harap apa-apa yang saya kongsikan di sini dapat membuka mata murid-murid dan juga ibu bapa sekalian betapa pentingnya markah co-curriculum. Oleh itu, saya harap murid-murid mesti mengambil bahagian yang aktif dalam bidang co-curriculum. Ambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan yang diadakan oleh kelab dan persatuan. Begitu juga menyertai aktiviti-aktiviti ataupun pertandingan-pertandingan yang diadakan oleh kelab sukan dan permainan, dan tidak ketinggalan pelajar-pelajar juga kena aktif sekiranya ada pertandingan ataupun aktiviti yang melibatkan unit badan beruniform. Perkara-perkara ini semuanya sangat penting kerana pada akhir sesi persekolahan di tingkatan 5, markah itu akan dibawa dari tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Dan pada tingkatan 5 itu nanti akan dibuat satu rumusan untuk markah PAJSK. Dari situlah akan diberikan penilaian kelayakan untuk memasuki 10% itu akan diambil untuk memasuki universiti ataupun IPTA yang ada di negara kita. Jadi saya harap pelajar-pelajar jangan memandang enteng perkara ini. Jadi semua orang mesti terlibat secara aktif, sama ada di peringkat sekolah, bermula di peringkat sekolah mesti aktif, kemudian kalau boleh cari peluang di peringkat daerah, dan kalau boleh lagi kita pergi ke peringkat negeri. Seterusnya kalau kamu memang betul-betul berkelayakan, kamu layak untuk pergi ke peringkat kebangsaan dan seterusnya peringkat antarabangsa. Saya harap penerangan saya yang serba sedikit ini dapat membantu murid-murid untuk melihat ataupun untuk menelusuri jalan bahawa untuk memasuki ataupun melanjutkan pelajaran ke universiti bukan sahaja bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi co-curriculum sangat diambil kira. Jadi semua pelajar tolong ambil cakna apa yang saya katakan ini. Mudah-mudahan dengan adanya keseimbangan dari segi akademik dan juga co-curriculum termasuk juga sasiah kamu dapat melanjutkan pelajaran untuk masa hadapan yang lebih cemerlang. Itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya.